Cikgu reclaim as host. So cikgu try share screen belah sini. Dapat tak cikgu share screen belah sini? Buka screen tengok, dia tak share. Okay, so korang nampak apa? Sekejap cikgu stop share. Okay. Sebelah sini nampak. Cikgu stop share balik. Itulah apa masalah bila kita membuat kelas online. Sebab bukan cikgu je buat kelas online. Orang pun buat kelas online. Malam memang ni sikit. Hello. Boleh dengar. Okay, dengar kejap. Okay, kejap. You try reclaim satu lagi sebagai okay, so Cikgu. Lag. Cikgu. Tak boleh screen share. dengar tak? Dengar. Okay, so screen nampak tak? Cikgu tengah cuba, cikgu tengah view satu lagi. Screen nampak gelap cikgu. Screen nampak gelap? Yes. Okay, so sekejap Maaf biasalah macam ni. Benda ni tak selalu berlaku. Okay, nampak. Okay, nampak cikgu So, do you want to continue? Yes. Okay, so cikgu nak pakai screen belah sini. Okay, sekarang nampak screen? Sekejap. Nampak. So cikgu tengah scroll, nampak Ya, Alhamdulillah lah cikgu beli satu lagi waktu boleh keluar itu. Saya rasa cikgu kalau masih lagi macam ni, cikgu kena jadi macam cikgu Hairi lah. Cikgu Harry buat macam mana? Atas whiteboard. Yeah. Betul lah saya tak. Itulah kalau ni terpaksa lah cikgu. Tapi cikgu kena beli whiteboard lah, cikgu tak ada whiteboard. Kertas ada. Atas kertas. Ya Allah, buruk ya. Okay, tak apa, kita tengok sini. So, Boleh. sama balik. Ini adalah pressure law juga because formula dia P1 over T1 equals to P2 over T2. Tapi sama macam tadilah, korang gantikan and mesti tukar Kelvin, wajib. So dia akan jadi waktu dia 100, dia adalah 273 campur 27. Waktu dia 90, tak tahu suhu dia berapa. Okay, and then bila susun, suhu dia dapat negatif 3. Okay, nak tengok logik ke tak negatif 3? Siapa yang join kelas malam, basically ini adalah logik. Sebab apa logik? Kalau pressure decrease, okay, atmospheric pressure decrease, kita belajar semalam, itu adalah di kawasan yang altitude yang tinggi. So semalam cikgu ada cerita dekat bawah ni ada banyak gas, that's why tekanan atmosfera tinggi. Tapi dekat atas dah sikit gas, so tekanan dekat atas ni, tekanan atmosfera dia rendah. Okay, so bawah ni tekanan atmosfera dia tinggi. Ni belajar semalam. Ni belajar pasal gas and gas pressure and atmospheric pressure. Tekanan atmosfera dan tekanan gas. Tu kita belajar semalam. So sekarang kita kait dengan suhu pula. Dekat tempat atas yang tekanan rendah tadi, suhu dia pun rendah. So suhu dia berapa? Kalau boleh nampak kat sini, suhu dia sampai negatif 3. Sangatlah sejuk. Okay. Alright. So yang bawah ni pula. Okay. Yang bawah ni, ni cikgu kena beritahu lah. So yang bawah ni dia berkait dengan pressure, tekanan. Okay. Tapi ini tekanan dan juga volume.
So pressure kita belajar dalam bab 3. Kita belajar dalam bab 3. Alright. So dalam kes ni dia bagi tahu ada gelembung udara 0.1 cm berada pada dasar tasik. Jika kedalaman tasik ialah 20 meter air dan tekanan atmosfera adalah 10 meter air. Okay, ni semalam cikgu ada ajar waktu ajar tekanan. Okay, ada 3 cara. Sama ada kita nak tulis tekanan tu dalam bentuk Pascal. Okay, tekanan atmosfera semalam kita belajar. Kalau dalam bentuk Pascal, dia punya nilai tetap, which is 1 kali 10 kuasa 5 Pascal. Nilai tu tetap. Kalau kita nak buat tekanan atmosfera dalam unit air, dia akan jadi 10 meter air. Kalau kita nak tulis tekanan atmosfera dalam unit mercury, dia jadi 76 cm mercury. Okay. This is the one yang belajar semalam. Okay, so bila kita belajar bab ni, kenapa berkait? Berkaitlah sikit. Sebab semalam kita belajar pressure. So hari ni kita belajar pressure and also volume, pressure dengan temperature. That's why berkaitlah sikit. Okay, dalam kes ni, dia punya ni macam mana? So dia kata air bubble, volume dia 0.1 in the base of the lake at the depth of 20 meter. Okay, and atmospheric pressure of 10 meter. Calculate the volume of air bubble when it reach the surface of water. Okay, yang ni korang boleh tanda sebab ini kebanyakan soalan yang cikgu selalu terima dan ramai tak pandai nak buat. Okay, so cikgu cerita dia punya konsep. Contohnya macam ni ada air. Okay, so atas air, air warna merah pula. Okay, tak apalah buat air warna biru. Okay, air warna biru. Dalam air ni, dalam air ada bubble. So bubble kalau dalam air, dia makin lama makin besar. Makin lama, makin sampai ke permukaan tu makin besar. Kenapa makin besar? Besar tu maksudnya dalam bubble ni ada air, ada udara. Okay, udara ni maknanya yang besar ni adalah dia punya volume. Volume dia besar. Okay, kenapa volume dia besar? Sebab bila dia sampai dekat atas, atas pressure lebih rendah. Bila dekat bawah ni, kenapa volume dia kecil? Sebab pressure dalam air lebih tinggi. The deeper the depth, lagi tinggi dia punya kedalaman, lagi tinggi dia punya tekanan, pressure. Okay, so bila kita masuk kat sini, maklumat yang kita ada, dia bagi tahu yang bawah ni volume dia 0.1. Yang atas ni volume dia tak tahu. Tak tahu. Tapi pressure dia dalam air, adalah, tekanan dia adalah 20 meter air. Okay. Tekanan dia dekat atas ni daripada atmosfera adalah 10 meter air, tekanan atmosfera. Okay. So, dia akan jadi macam ni. Formula dia adalah P1V1 sama dengan P2V2. Okay, macam mana tak cikgu tahu P1V1 sama dengan P2V2? Sebab dah tahu ini adalah Boyle's law. So cikgu pun masuk. Okay, maknanya dekat bawah sekali, tekanan dia, yang ni ramai buat silap. Tekanan dia adalah 20 meter air campur tekanan atmosfera 10, darab dia punya isi padu 0.1. Bila dia dah sampai atas tasik dekat dengan permukaan, air tu dah hilang kedalaman. So tinggal tekanan atmosfera sahaja 10 darab dengan V2. So sini 30 darab 0.1 sama dengan 10 V2. So sini jadi 3 bahagi 10 sama dengan V2. So V2 dia adalah 0.3 cm. Okay, boleh salin dulu. Okay, so dah. So benda dalam air is also affected. Sebab bila dia dalam air sebenarnya, contoh kita tengok laut kan dia terbuka. So bila dia terbuka, dia luas, terbentang luas macam tu. So
daripada udara pun effect juga dia punya pressure, which is kita panggil as atmospheric pressure. But the value untuk atmospheric pressure is almost the same, which is 1 times 10 power 5. Okay. Good question, Ida. Okay, so boleh salin. Kalau dah salin baru cikgu pergi paper 2. Okay, bila buih tu permukaan air, kedalaman akan jadi 1 atau kosong. Maknanya kedalaman dia jadi kosong lah. Kira kita anggap kosong. Maknanya dah betul-betul dekat permukaan air. Okay. Mula kira macam contoh ni permukaan air. So bubble tu dah dekat sini lah. So bubble dekat sini jadi besar. Maknanya dari bawah kecil, besar. Kecil, besar. So bila bubble tu dekat permukaan tu, dekat dengan permukaan tu, the only pressure yang left is only atmospheric pressure. Ramai yang buat salah, dia buat salah macam ni tau. Dia buat 20 darab 0.1, so sebelah sana kosong darab dengan tu. So dia salah kat situ. Wow, even my WhatsApp pun stuck. What happened? Oh, wow, so many people message. Stress cikgu. Okay. Tu kot sebab lag. Sebab apa? Lag. Sebab hang. Tu lah kot. Cikgu pun tak tahu. Okay, so kita tengok paper 2. Macam mana nak test, macam nak check which question related to which law. Sebab inilah masalah yang paling besar bila jawab bab gas law. Korang tak tahu which law. Okay, masalah paling besar bila tak tahu which law. So bila tak tahu which law, memang payah. So macam mana nak tahu, kita tengok satu persatu untuk paper 2. Okay. So kita tengok dulu. Diagram show experiment to study relationship between pressure and volume. Dah ada dah ayat kat situ. Pressure and volume. So kita pun buat. Okay, salin balik P, V, T kat bawah. Cikgu Charles bagi Boyles tekanan. Tekanan ni sebenarnya ada nama dia. Nama dia adalah Gay-Lussac. Gay-Lussac law. So kalau korang nak nampak macam bijak sikit kan, nampak macam dah belajar level university. Gay law. Bolehlah tulis Gay-Lussac law. Nampak bijak sikit lah. Kan? Macam, mana awak tahu ni? Saya tak main lah baca buku SPM. Okay. So, kita tengok kat sini. Apa yang ada? Okay, gambar tu dia kata pressure dengan volume. Kalau pressure dengan volume, tinggal yang ni. So now you know, pressure and volume. This is Boyle's law. Okay, so Boyle's law. What you need to know a Boyle's law. Boyle's law formula dia akan jadi P1 V1 equals to P2 V2. That's number 1. Number 2, relationship dia kita belajar adalah inversely proportional. Berkadar songsang. Kan kita tahulah. So kita boleh nampak kat sini gambar yang belah kiri dia punya ruang ni besar, maknanya volume gas kat dalam ni besar. So kita akan tahu pressure dia low. So kat sini pressure dia low. Because relationship dia inversely proportional. So yang belah kanan pula, dia dah tekan that piston. So now the volume of gas become lower. And the reading of Bourdon gauge will be higher. Okay. So what is a function of Bourdon gauge? Bourdon gauge, tolok Bourdon. To measure, ini kena tepat sikit. Kalau to measure pressure salah. To measure gas pressure. Gas. Untuk mengukur tekanan gas. Nak ukur tekanan gas.
So yang seterusnya korang kena membanding. Okay, banding. Isi padu gas. Cikgu buat dalam bahasa yang ringkas kat sini. Isi padu gas kalau kita banding 5.1, korang boleh bubuh ayat dia lah. Okay, the volume of gas in 5.1 is bigger than 5.2. Okay, lebih besar dari 5.2. Okay, bacaan tolok Borden pula. Kita akan tengok 5.1 bacaan dia is less than 5.2. Sebab kita dah belajar kalau volume dia tinggi, pressure dia rendah. Because alat ni ukur pressure. So hubungan dia inversely proportional. So dia kata temperature pula. Temperature macam mana? Temperature dia is same. Sebab kita dah tahu tadi V kalau boils, okay, PV formula dia yang bawah ni adalah same, constant, malar. So based on your answer, state relationship between volume of gas and the reading of Borden gauge. Okay, kalau korang dah confident, dah tahu, boleh je tulis volume of gas inversely proportional to pressure. Isi padu gas berkadar songsang dengan tekanan. Dalam okey, ada pertanyaan apa? Dalam periksa boleh ke pakai simbol? Okey. Kalau tak silap cikgu yang tahun lepas punya tak dibenarkan. Tapi kadang dia orang tukar-tukar, so cikgu tak pasti. Mungkin tahun ni benar ke tak benar ke. Kalau boleh bubuh ayat lah, ayat. Okey, kita patut guna semakin tinggi. Okey, semakin pun betul. Maknanya kat sini kalau cikgu tak nak pakai ni, cikgu nak pakai semakin pun betul. Cikgu nak pakai semakin rendah padu gas, semakin tinggi tekanan gas. Okey, boleh? Okey. Yang Akil nak buat tu boleh? Okay. Name the physics law. Ini markah percuma. Kalau dah faham ni markah percuma. Boys law. Okay. Hukum Boys. Right. Bawah. So based on kinetic, ibu kalau tulis reading of Borden gauge instead of pressure boleh ke? Boleh? In relationship boleh? Sebab dia tulis kat atas tu reading Borden gauge, boleh? Okay, so yang E ni. So yang E ni explanation dia adalah when the volume, cikgu tulis bahasa Inggeris dulu, of gas decrease, okay, berkurang. Ayat dia sama macam kimia. Rate of collision between gas particle increase, thus increase the rate. Apabila isi padu berkurang, dia dah kurang padu. Padu berkurang, ada pelanggaran antara zarah bertambah.
Asal aku dengar cerita Ramli kat luar tu. Bertambah semakin tinggi tekanan. Apa tekanan bertambah? Okey. Instead of pressure boleh ke untuk lecture tadi? Cikgu pressure or gas pressure? Boleh tulis pressure. Oh, this one tadi? Tekanan gas. Oh, bahasa Melayu cikgu tulis. Bahasa Inggeris cikgu tak tulis. Tekanan gas. Pressure of gas. Pressure of gas. Thank you, Sarah. Okay, pressure of gas. Melayu cikgu tulis isi padu gas berkadar songsang dengan tekanan of gas kat situ. Tekanan gas. Okay, so teori kinetik ni kena ingat lah. Tapi teori kinetik tu at the end ayat dia yang tambahan adalah pelanggaran antara zarah gas bertambah. Pelanggaran antara zarah bertambah. So basically yang cikgu rasa yang ini kalau korang tak belajar dalam fizik pun tak apa. Sebab tak silap cikgu yang ni korang belajar juga dalam kimia. Betul tak? Kan? I think lah tak silap cikgu lah. Rate of collision ni korang belajar dalam kimia. Clear tak yang ni? Okay, next one. Sekarang ada haba kat bawah ni. Ada haba. Bila ada haba, tinggallah dua formula. Tinggallah dua law which is yang ada haba. Okay, yang ada haba ada dua formula. Sama ada pressure, tekanan ataupun hukum Charles. Kalau korang tengok gambar tu which law? PVT bawah. So tinggal dua. Okay. So kalau kita tengok kat sini, dia ada temperature. Lepas tu dia ada round flask. Ada je nampak round flask. This law. Ataupun nama lain yang cikgu bagi tahu korang tadi. Gay-Lussac law. Okay. So apa function? Boden-Gauge tak payahlah tadi dah tulis. So dia suruh compare. Okay, sekarang kita compare. So macam mana kita nak compare dia punya heat? Kita tengoklah temperature. Kita tengoklah termometer. Okay, termometer yang pertama nampak bacaan dia kat situ rendah. Termometer yang kedua kita tengok dia punya bacaan tu temperature tu nampak tinggi. So the relationship between temperature and pressure is directly proportional. So if temperature is lower, the pressure will be lower. If the temperature is higher, pressure will be higher. That's the relationship. Kita pun dah tahu. Okay, that's relationship. Tak boleh tukar because ini law. Kalau orang tanya boleh tukar tak cikgu? Tak boleh sebab dia law. So memang macam tu. Okay, law tak bersyarat. Semalam kita belajar principle. Principle ada syarat. Macam semalam, siapa yang join kelas waktu belajar Pascal. Pascal principle. Prinsip Pascal. Ada syarat. Syarat dia tertutup. Bernoulli. Bernoulli principle. Ada syarat. Syarat dia kena moving. Kalau Archimedes pun ada syarat. Baru boleh apply. Kena terapung. Macam ni law. Law ni maksudnya tak perlu syarat. Okay, dia tak perlu syarat. Dia memang asalkan benda tu, nama dia gas law. Asal dia gas, semua law ni boleh apply. Syarat dia gas je. Sebab tu nama dia gas law. Kalau cakap dekat liquid memang tak boleh lah. Sebab liquid bukan masuk dalam gas. Tapi bila dia kata gas law, meaning every gas is applying this law. Okay. You can apply this law for every gas. Okay, so kat bawah ni, kita compare temperature for the first one. Temperature untuk diagram 5.1. Lower than 5.2.
Okay, suhu 5.1 lebih rendah dari 5.2. Okay, reading pula. Reading pun sama. Reading of Borden Gauge 5.1 lower than 5.2. Okay, bacaan salin jaya dia. Bacaan tolok Borden 5.1 rendah dari 5.2. Then volume. So kita dah tahu ini pressure law. Okay, kalau dah tahu pressure law, volume dia kena sama. Okay, next. Using your answer, state relationship between temperature and physical quantity measured by Borden gauge. Maknanya physical quantity dia apa? Physical quantity dia adalah pressure. Okay, so apa hubungan antara temperature and pressure? So boleh buat ayat macam tadi. The higher the pressure, the higher the temperature, The lower. higher pressure. Okay, semakin tinggi suhu, semakin tinggi tekanan. Tekanan apa? Tekanan gas. Pressure of gas. Nak buat macam tu, boleh juga buat sebab korang dah tahu relationship dia, boleh juga buat temperature is directly proportional to pressure of gas. Pressure of gas. Sebab Borden gauge hanya measure pressure gas. Sebab tu kita tulis pressure of gas, tekanan gas. Directly proportional. Betul, Rashidah, betul. Okay. D. Kenapa pula D ni kenapa? Okay. So when temperature increase, apabila suhu bertambah, rate of collision between gas particle just increase the pressure. Apabila suhu bertambah, pelanggaran antara zarah bertambah, maka meningkatkan tekanan. Hukum apa? Okay, Putri, okay. Cikgu kalau mention physical quantity, measure increase, salah kan? Oh, salah. Yes. Kalau kita tulis physical quantity measure increase, salah. Salah, tak boleh. So kena, sebab dia kata with measure and the physical quantity measured by the Borden gauge kena namakan. Okay, kena namakan. Right, which law kat bawah ni? Korang boleh tulis level SPM punya. Pressure law. Ni kira biasa-biasa lah. Okay, nak macam tak biasa-biasa punya, luar biasa punya, tulis Gay-Lussac law. nampak macam power sikit. Tiba-tiba cikgu sekolah Dapat markah cikgu? Ha? Dapat markah tak? Sepatutnya kena dapat. Kalau tak dapat, maknanya cikgu korang tak tahu. Sepatutnya dapat. Sebab universally sebenarnya orang guna Gay-Lussac law. Dia tak guna perkataan pressure law. Kita kat Malaysia je. Mungkin sebab perkataan gay tu kot. Cikgu pun tak pasti. Maybe lah, maybe. Maybe sebab ada gay kat depan tu. Tapi orang pakai Gay-Lussac law. Korang masuk U nanti akan guna this name. Oh, cikgu tak check lagi buku KSSM in case dia tukar. Nanti cikgu check. Kalau KSSM tukar, maknanya
Okey lah. Lamanya cuti. Lamanya cuti. Bawa bertenang, bawa bertenang. Baru tahu ke apa? Okay. So Tak itulah. buntut berapa kat rumah. Okay. Last one yang ni. Ini korang boleh buat sendirilah belakang ni. Tapi cikgu bagi hint je lah. Belakang ni kau rasa which law? Korang dah jawab depan boys law. Korang dah jawab ini pressure law. Rasa belakang tu which law? Charles Law. Adalah Charles law. Kau jawab je Charles law. Okay, itulah saja. Itu dia punya ni. Okay, lagi tak? Okay, so habis kat situ. Okay, nak balik asrama Wah. Lambat lagi. Okay, boleh cikgu stop? Thank you. Thank you untuk ilmu cikgu. Welcome. Okay, so itulah untuk hari ni. Wih, asal macam cikgu punya skrin ni besar gitu. Okay. Alright. Kita tengok berapa orang yang ada. Ramai juga. Ada 29. Okay, so kita ambil gambar untuk sesi malam ni. Sesi keempat sikit. Cikgu wait. Cikgu sabar. Wait. Saya nak masuk sekali. Wait. Okay. Sekejap, cikgu tunggu. Aduh. Cikgu dah makan cikgu? Cikgu belum. Cikgu makan sekejap. Order lah KFC. Itulah, KFC ke McD ke tak dapat ni. Apa? Tak ada. Semalam cikgu dah kena reject kau tahu. Lah kesiannya. Bayar dah untuk reject. Okay, 1, 2. Thank you. Alright, so itu sahaja untuk hari ni. Selesailah kita. Topik 4 hari ni, HIT. So hopefully, siapa yang join dari pagi tadi dapatlah the idea of this chapter. Basically dia ada 4 subtopik. So setiap subtopik tu basically adalah dia punya ni sendiri. Okay, thank you Isma. Get well soon, sure. Cikgu akan terus rehat terus malam ni. Tak larat. Makan Panadol cikgu, makan Panadol. Ya, maybe cikgu akan convert korang punya video esok lah kot. Cikgu tak larat kot. Malam ni cikgu rehat terus, insyaAllah. Okay, so yang tanya video, cikgu tengah fikir solution lagi. One of the solution is YouTube live. download satu apps ni. Nama apps ni adalah Seesaw Class. Seesaw Class, apps of Seesaw Class. So cikgu boleh upload kat situ. Dan siapa yang join boleh tengok. Tapi kita check balik. Boleh tak upload video yang lebih sejam? Tu yang kena check dulu. Okay, kalau boleh upload, kita akan pakai step lah, senang. Cikgu fikir mula-mula nak bagi link dekat cikgu buat YouTube private and send it to you. The problem is kalau cikgu send to you the link via email. Aku tadi buka. Korang buka, nanti bila email-email lain masuk takut nanti dia dah ke belakang korang pun tak boleh nak tengok balik. So basically dia akan susah lah kalau pakai macam tu. So cikgu try tengok mana yang menyenangkan korang juga. But basically don't worry, all the video di recorded lah. Tak apalah, apa-apa cikgu Roger. Ya, Harisha. What's seesaw? Seesaw Class, S-E-E. Is it like, are you gonna have a class there or what is it? Seesaw Learning Up and Journal. down. It's like it's like your Google Classroom in school or your Frog VS, something like that. So then all the notes, videos, assignment, class, everything. So itu my friend yang keluar because dia using for his Arabic class in Singapore. Wow. So dia kata quite senang jugalah. That's why cikgu try tengah explore lagi. Nampak macam Anak aku lu. Okay, so itu saja untuk malam ni. Marilah kita rehat. Sadaqallahul azim. Kita akan jumpa untuk topik chapter 5. Okay. Bye-bye semua. Baik cikgu. Cikgu rehat lah ya. Cikgu rehat. Bye-bye. Cikgu rehat. Ya. Rehat ya. Ya.